Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dalam program khas Dialog Pemikiran Negara Kolaborasi Strategik antara Majlis Profesor Negara dan juga Esrawani. Dan hari ini kita akan memfokuskan isu berkenaan dengan iklim, banjir dan juga pembangunan lestari. Kerana kita tahu Malaysia saban tahun dan kita sudah menganggap banjir itu sebahagian daripada rutin tahunan kita. Kerana kita sudah mengalami peristiwa banjir ataupun bencana banjir sejak awal 1920-an lagi, dan kita masih ingat antara banjir yang terbesar melanda negara pada 1971 di Kuala Lumpur melibatkan ratusan juta ringgit kerugian dan juga mengorbankan banyak sekali nyawa pada 1971. Tetapi ia tidak terhenti setakat 1971. Kita masih ingat banjir besar juga berlaku pada 1998, 1993, 2005, 2006. Kalau di Johor, kalau orang Johor masih ingat lagi, di Johor Bahru, daerah Keluang, Kota Tinggi, habis ataupun tenggelam dengan air ketika itu melibatkan berbilion ringgit kerugian dan juga kemusnahan harta benda pada 2007, 2011 dan yang terakhir yang agak besar juga berlaku 2013 di Pahang dan juga di sebahagian besar di negeri Terengganu, dan Kedah juga mengalaminya sekitar pada 2010-2011. Jadi bagaimana kita melihat isu banjir, perubahan cuaca dan juga iklim ini? Kerana kita tidak boleh mengasingkan topik-topik ini dalam ataupun kotak-kotak yang tertentu, kerana ia ada kaitan yang begitu rapat antara satu dengan lain. Jadi untuk membincangkan perkara ini, 3 orang pakar Majlis Profesor sudah diundang khas pada malam ini bersama saya pada malam ini selama 60 minit. Jadi saya perkenalkan tamu saya pada malam ini. Sebelah kanan saya Profesor Insinyur Dato' Dr. Mahyudin Haji Ramli. Selamat datang, Prof. Timbalan Ketua Kluster Kejuruteraan, Teknologi dan juga Alam Bina Majlis Profesor Negara yang kini berkhidmat sebagai Profesor Kanan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan juga Perancangan Universiti Sains Malaysia. Khas datang ke Esrawani dari USM. Terima kasih, Prof. Okey, di tengah kita bersama dengan Profesor Dato' Dr. Ahmad Darus. Terima kasih, Prof. Ketua Kluster Kejuruteraan, Teknologi dan juga Alam Bina Majlis Profesor Negara yang kini berkhidmat di Universiti Teknologi Malaysia di Skudai. Selamat datang, Prof, sekali lagi. Dan di sebelah kiri saya Profesor Dr. Zulkifli Yusof, AJK Kluster Sumber Asli dan juga Alam Sekitar Majlis Profesor Negara dan juga Dekan Pendidikan Water Research Alliance UTM. Dan di talian nanti kita akan ada 2 pakar besar kita yang hebat juga dalam bidang ini, Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komo, Ketua Kluster Sumber Asli dan juga Alam Sekitar MPN, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Profesor Dr. Nur Azazi Zakaria, Pengarah Pusat Pendidikan Kejuruteraan Sungai dan juga Saliran ataupun RIDAC Universiti Sains Malaysia. Okey, begitu ramai panel yang sudah bersedia bersama saya pada malam ini. Terima kasih, Prof. Mungkin saya terus bersama dengan Profesor Insinyur Dato' Dr. Mahyudin. Ini bukan perkara baru. Ini bukan cerita ataupun klasik. Cerita yang saban tahun kita dengar dan kita akan hadapi. Dan tahun ini juga kalau ikut jangkaannya kita akan menghadapi ataupun kemarau yang panjang sejak bulan April hinggalah hujung tahun ini hingga awal tahun depan. Itu mengikut perangkaan ataupun jangkaan ataupun pakar-pakar klimatologi kita, kerana fenomena El Nino. Tetapi nampaknya tidak berlaku. Menunjukkan bahawa perubahan cuaca memang berlaku. Pemanasan global sedang melanda dunia dan Malaysia tidak boleh terasing dalam hal ini. Jadi mungkin untuk permulaannya, Prof. Terima kasih, Cik Nazri. Benar sekali tentang apa yang berlaku di dunia, khususnya dalam perubahan iklim yang berlaku di serata dunia. Perubahan iklim ni memberi kesan yang agak drastik apabila berlakunya pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan sebagainya akibat daripada kesan-kesan sampingan. Kalau dulu kita lihat kita tak risau sangat tentang pemanasan global ni, tapi sekarang kesannya kita dapat rasai dengan perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu. Sikit sebanyak ini beri kesan kepada dunia. Kalau kita lihat di negara-negara barat, misalnya kata, kalau dulunya tidak berlaku banjir besar di England, di Eropah, kini mereka telah mengalami kesannya. Bukan sekali dua, dan bukan sekali dua, banyak kali dia yang menghadapi. Memang begitu kritikal. Di mana dipercayai akibat daripada kecairan daripada kutub utara, ais di kutub utara yang akhirnya memberi impak kepada ekosistem dan juga ekologi, dan ini yang telah dirasai oleh negara barat ni. Selain daripada itu, kalau kita lihat selain daripada cuaca dan juga pembangunan juga harus juga seiring. Kalau kita lihat pembangunan sebenarnya yang
negara kita lakukan sekarang, yang khususnya untuk memfokuskan kepada pembangunan pembandaran misalnya, dan perumahan, juga perumahan dan juga infrastruktur. Cik Nazri, kalau kita lihat bajet 2015 misalnya, sektor perumahan dan juga sektor infrastruktur yang melibatkan pembelanjaan atau bajet sejumlah 78 bilion, iaitu 28% daripada total bajet, 274 bilion. Dan ini melibatkan sebahagian besarnya adalah di Semenanjung, hampir 46 bilion ringgit, di Sabah dan Sarawak 45 bilion, dan juga pembangunan infrastruktur lebuh raya Pen Borneo misalnya kata 27 bilion misalnya. Dan apabila kita lihat kepada pembangunan sedemikian rupa, dia akan melibatkan kerja-kerja pembinaan yang melibatkan pemotongan bukit, peneresan, pengorekan, penebangan. Dia dapat lari. Apabila kita nak bangunkan infrastruktur, mahu atau tidak kita kena lakukan kerja-kerja pembersihan sedemikian. Jadi apa yang ingin saya sarankan di sini ialah, walaupun kita tidak dapat elakkan daripada melakukan kerja-kerja sedemikian, kita haruslah berhati-hati dan menyediakan satu perancangan yang konkret dengan mengambil kira kepentingan ekosistem dan juga persekitaran, supaya kita tidak overdo lah, maksudnya kita tidak membuat lebih daripada sepatutnya. Jadi ini penting ditekankan supaya apabila kita melakukan kerja-kerja pembinaan sedemikian, sama ada perumahan ataupun infrastruktur lebuh raya dan jalan, kita tidak boleh membelakangkan soal-soal keselamatan, soal-soal pencemaran yang bakal berlaku, khususnya tentang akibat banjir. Sebab tumbuh-tumbuhan dan pokok ni adalah sebagai satu tempat retention di mana sistem tadahan. Jadi kalau kita hilangkan sebahagian, maka sistem tadahan kita untuk menyerap untuk menyerap air hujan sebagainya akan kita kurangkan, dan ia terdedah kepada banjir. Dan yang penting sekali ialah tanah runtuh akan mengundang. Sebab itu saya kata harus disediakan satu plan strategik yang sesuai dan lakukan mengikut sistem dan kaedah-kaedah yang dibenarkan, khususnya apabila melibatkan pemotongan tanah-tanah bukit, hutan dan sebagainya. Saya nak kembali pada Prof. Datuk Dr. Ahmad Darus. Dari sudut ilmu kejuruteraan dan juga kepakaran kita dalam kajian-kajian kejuruteraan alam sekitar, guna tanah dan sebagainya. Apabila kita merujuk kepada pemanasan global dan juga peningkatan suhu dunia, nak tak nak itulah realitinya. Dan juga fenomena El Nino, fenomena La Nina, sebahagiannya akan menghadapi ataupun kering yang berpanjang, yang teruk, menyebabkan kemarau dan sebagainya. Sebagainya akan menghadapi banjir besar dan peningkatan aras laut, dan kemungkinan ada kawasan-kawasan pulau-pulau kecil, kalau kita lihat sudah pun berlaku, akan tenggelam dan hapus di dunia ini. Jadi bagaimana kita melihat ataupun sistem kejuruteraan kita, kita melihat semua ataupun perubahan-perubahan ini, kerana nak tak nak apa yang berlaku kepada negara dalam isu banjir ini, kita bukan sahaja boleh meramal, kerana itu ilmunya sudah ada. Badan-badan kata kerajaan yang terlibat, meteorologi negara dan sebagainya, sentiasa memberi maklumat tentang kataupun pergerakan hujan, purata hujan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita adaptasi perkara ini, realiti di bawah sana? Okey. Terima kasih Encik Nazri. Okey, kalau kita tengok kepada apa yang berlaku banjir ni memang kita dalam kebanyakan keadaan kita tidak boleh nak mengelak. Dan sistem-sistem yang kita bina untuk kita katakan untuk mengelak, mencegah, penyelamat pun tidak 100% selamat. Dan itu memang diterima pakai. Dan kalau kita tengokkan amalan yang dicadangkan oleh bahagian United Nations, kita boleh, kalau boleh, elakkan dan hapuskan langsung penglibatan manusia dalam proses kejadian. Contohnya banjir. Kita tak boleh elak, perubahan cuaca akan berlaku. Dan apa yang perlu kita usahakan adalah untuk bagaimana kita adapt the sistem yang kita buat, yang mana termasuklah bila saya katakan adaptasi itu, macam yang dikatakan oleh Datuk tadi, perancangan pembangunan kita tak boleh lari daripada membangunkan negara, kita nak maju. Tetapi kalau kita menggunakan kaedah yang lebih integrated, di mana perancangan pembangunan harus kita rujuk kepada keperluan untuk kita mengelakkan bahan-bahan perkara-perkara yang kita katakan macam bencana tadi. Salah satu ialah banjir. Dan kalau kita tengok di negara maju, apa yang dibuat adalah dia ada satu kombinasi, satu gabungan ataupun integrasi yang sangat baik antara pembangunan dengan
risiko berlakunya banjir. Bencana, ya. Jadi dan ini kalau kita tengokkan, kita pegang kepada dasar bahawa ada perkara-perkara yang kita boleh elakkan, ada perkara yang tak boleh kita elakkan. Kejadian perubahan alam dan sebagainya itu, kalau kita katakan kita nak elakkan daripada berlaku, tak boleh. Jadi kita adapt, kita menyesuaikan. Live with the flood. Itu kita macam mana kita nak live with the flood. Saya setuju sangat. Kalau kita tidak faham bagaimana kita nak menanganinya. Jadi kalau kita gunakan ilmu yang kita ada, kejuruteraan, sains yang berkaitan dengan climate science. Kejuruteraan bagaimana kita nak membina sistem yang boleh menangani. Dia banyak daripada struktur yang bukan berstruktur. Dan ini kalau kita boleh gabungkan dan kita rancangkan dengan pembangunan holistik, komprehensif. Pasal kita tak boleh bangun. Ada kawasan-kawasan memang kita bangun di situ. Paksa dibuka. Perlu atas strategic reason. Contohnya security. Kita kena bina di situ. Tetapi adakah itu merupakan kawasan-kawasan yang boleh kita jadikan sebagai dia no prone, tidak ada langsung bahaya. So we have to do something. Maksudnya kita kena buat sesuatu untuk membolehkan pembinaan berlaku di situ dengan mengambil kira risiko-risiko. Tapi kita kadang ada ilmu yang cukup tentang risiko banjir. Kita kena kira risiko banjir, kita kena tafsirkan, baru kita rancangkan pembinaan. Pasal kita tak ada pembinaan yang akan membangunkan ekonomi negara, dijejaskan oleh ketidakcekapan kita dalam merancang, menangani kedatangan kejadian banjir. Okey, Prof, kita perlu rehat yang pertama. Selepas ini, kita kena terima realiti. Kalau di Malaysia ini berkaitan dengan air, berkaitan dengan guna tanah dan juga bencana banjir ini, melibatkan puluhan agensi. Adakah kita sudah sampai masanya perlu bercakap antara satu sama lain dalam konteks yang lebih efisien sifatnya, dan ada ataupun keseragaman tindakan, kerana kita tidak mahu apabila peruntukan yang besar dilaburkan untuk mitigasi banjir dan sebagainya saban tahun dalam bajet kita, tetapi hasilnya begitu minima. Apa sebab-sebabnya? Saya nak tahu tentang itu. Mungkin itu soalan saya kepada Prof. Dr. Zulkifli. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Nyamuk Aedes. Mak, cikgu cakap kalau kita sama-sama bersihkan. Jangan menyampuklah orang tu bercakap. Tak faham lah macam mana. Tak ada orang peduli pun. Ali. Ya Allah. Tiada lagi batasan. Banyak kelebihan dengan plan Maxis One. Satu plan internet tanpa caj panggilan dan lebih internet dengan pakej data yang menjimatkan. 1-0. Kembali dalam program khas kami, Dialog Pemikiran Negara, kolaborasi strategik antara Majlis Profesor Negara dan juga Esrawani. Mungkin saya terus kepada Prof. Dr. Zulkifli. Prof, ini isu yang besar, dan apabila kita bercerita tentang iklim banjir dan juga pembangunan lestari, ia tidak boleh kita kesampingkan peranan agensi-agensi yang ada kuasa masing-masing di negara kita. Dan apabila kita mengangkat isu ini, ia melibatkan ataupun kuasa yang begitu besar ada di setengah pihak dan sebagainya. Dan pastinya Prof juga ada pengalaman tentang ini. Apabila kita bercerita tentang sungai, catchment area, kawasan-kawasan ataupun industri yang ada di tebing sungai itu di bawah jagaan lain, alam sekitar dan sebagainya, ini semua merupakan satu, kita tiada masalah kita melihat jabatan masing-masing ada bidang kuasa, tetapi bagaimana kita nak konsolidasi usaha ataupun effort dalam bercerita tentang perubahan iklim, tentang isu bencana banjir dan juga pembangunan lestari. Nak tak nak, masing-masing perlu ada satu ataupun effort yang seragam, dan mungkin ada model-model di luar negara yang boleh kita guna pakai supaya kita dapat meraihkan isu ataupun kita dapat menyelesaikan isu yang kita hadapi, realiti di bawah ini. Terima kasih soalan yang sangat menarik. Sebenarnya isu yang saya nampak di sini adalah soal koordinasi.
koordinasi yang melibatkan banyak agensi, juga melibatkan pemaju-pemaju ataupun orang-orang yang membangunkan kawasan-kawasan pertanian dan kawasan-kawasan hutan dan sebagainya. Bila kita sebut tentang pengurusan air dan banjir, sebenarnya ia adalah satu isu yang kompleks, melibatkan banyak aspek, bukan hanya setakat struktur fizikal, tetapi juga melibatkan struktur yang lebih mesra alam, dan juga melibatkan juga orang awam. Itu juga sangat penting. Di Malaysia memang banyak agensi yang terlibat, umpama yang paling signifikan adalah Jabatan Pengairan dan Saliran. Kalau kita lihat isu banjir banyak ditangani oleh JPS. Dalam masa sama, agensi lain juga turut membantu. Sebab kalaulah JPS saja yang dibebankan untuk menyelesaikan masalah banjir tanpa mengira apa yang berlaku di hulu seperti yang disebut oleh Datuk Profesor Mahyudin tadi dan juga Profesor Datuk Ahmad Darus, tak selesai. Tidak akan ada satu connection antara apa yang berlaku di hulu dan juga apa yang berlaku di hilir. Isu yang pertama ialah soal ketelapan tanah. Bila kita ganggu, umpamanya bila kita ganggu lebih daripada 20% daripada tadahan, dia punya peak flow ataupun air larian permukaan ada puncak sebab banjir itu akan meningkat. Sebenarnya macam mana nak atasi peak flow ataupun larian permukaan ini bukanlah sesuatu yang sangat sukar. Kalau praktis yang paling senang, kita tanam balik rumput. Rumput tentu hijaukan tanah tersebut. Setakat hijau, tetapi dia punya akar yang baik, rumput yang luas dan merata itu akan cukup baik untuk meresap balik semua air hujan. Kalau kita lalu dekat kawasan rumput, kita nampak ada rumput semua meresap. Bila kita pijak sikit-sikit tu, seminggu saja dah ada overland flow, dah ada larian permukaan. Jadi maksudnya ialah kadang-kadang langkah pencegahan yang mudah seperti itu pun kita tak boleh nak ikut. Kita gagal buat. Kita sering lihat umpamanya kalau pemaju ada tanah yang luas 10 hektar katakan, semua dah nak jual, langkah pertama yang dibuat ialah terangkan dulu, ratakan dulu. Kadang 10 tahun tak terjual dan tanah terbiar seperti itu. Jadi sebenarnya dulu saya rasa masa saya kecil lah, kalau tengok orang buat sekolah tu immediately tanam rumput. Dalam masa 2 minggu 3 minggu selesai. Jadi poin saya ialah kadang-kadang simple seperti itu pun kita tidak dapat laksanakan. Jadi implementation enforcement is very important. Model yang patutnya kita ikut ialah apa yang kita panggil integrated river basin management untuk flood control. Kita ada term integrated flood management, tetapi saya fikir kalau dilihat the whole ecosystem sebagai satu lembagan besar, hubungan antara aktiviti di hulu dan kesannya di hilir itu dipahami, jadi kita boleh model apakah kalau kita diganggu di hulu, berapa lama akan travel ke bawah dan bagaimana dia akan impact dari segi banjir. Ini boleh dibuat. Adakah kita ada kemampuan untuk menguruskan lembangan sungai ini? Begitu banyak lembangan sungai di Malaysia, 189 river basin. Sebenarnya bukan suatu sains yang complicated. Ia adalah koordinasi. Koordinasi dan mungkin perlukan satu push ataupun tekanan ataupun political will yang lebih kuat untuk membuat satu river basin authority kan. Betul. Sebab di semua negara telah buat. In fact di negara yang paling dekat dengan kita di Indonesia, berantas river basin tu adalah satu contoh yang sangat baik untuk third world lah katakan, atau developing country. Merujuk kerana dia telah berjaya mengurus sumber air, pencegahan banjir dan juga sumber air untuk domestik dan industri dengan berjayanya. Kita sekarang ni adalah antara sebab kita ada local authority. Itu sekali lagi isunya. Local authority satu lembangan kan ada 3-4 local authority dan walaupun di bawah satu negeri. Bawah satu sistem lembangan sungai. Tetapi jarang-jarang mereka itu berbincang menyelesaikan masalah dalam konsep integrated river basin management. Contoh-contoh isu perkongsian air di Lembah Kelang dan juga Pahang itu. Kita masih berantakan bagaimana kita melihat usaha-usaha tersebut. Begitu juga antara Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Apabila kekurangan air dan sebagainya, kita melihat itu isu negeri masing-masing, bukan isu river basin. Bagaimana Prof melihat? Itu isu yang sangat penting, tetapi mesti ada satu justifikasi yang adil. Umpamanya Pahang kalau dia nak jual air ke Selangor, dia kena forgo dia punya opportunity untuk lock the basin. Kalau sebelum ni dia kata okey, hutan di Pahang tu boleh dibalak, tapi sekarang kalau dia nak supply air kelas 1 ke Selangor, dia kena pelihara hutan itu supaya kelas kualiti air itu adalah kelas 1. Jadi kita kena consider berapa sebenarnya
Nilai. opportunity loss pada Pahang. yang foregone lah yang pada Pahang yang sepatutnya dia boleh exploit troka sumber balat sebagainya tu sekarang tak boleh, dan berapa compensation yang kita kena bayar. Itu jadi the hakikatnya. right value tu kena buat study lah. Dan of course itu adalah satu perkara yang baik sebab di Pahang banyak hujan, air berlebih. Jadi memang di Dan realiti di Lembah Kelang tak cukup air. Itu that is a good practice lah. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Saya berbalik daripada San Francisco. Hebat di sana ada kemarau yang hampir setahun. Tak hujan. Ada dia pun menggunakan satu kaedah transfer water daripada sungai. Di sana lah. Tapi it's water transfer also from that river to San Francisco. Jadi ini adalah benda yang biasa di Jepun. Umpamanya dia transfer from Lake Wiwa to Kyoto biasa. Jadi interbasin interstate water transfer adalah perkara yang normal dan sudah berlaku lama. Dan ini pun harusnya tidak menjadi masalah di negeri Indonesia. Tapi umpamanya Perak dengan Selangor, Kedah dengan Penang. What is the right rate untuk Kedah minta supaya Penang bayar? Jadi mesti ada satu study, kajian supaya ada nampak the transfer of water tu adil lah untuk Suruhanjaya pengurusan River Basin ni adakah sudah ada cadangannya, Prof, ataupun bagaimana? Saya nak tanya soalan cepu mas itu. Okey, kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. At the most exclusive golf clubs with Maybank credit cards across 30 golf clubs in Asia and beyond. Unlimited rounds of golf at Malaysian golf clubs. Complimentary green fees across international golf clubs. And 10% savings on green fees for your guests. Maybank credit cards for your golf indulgence. Bahaya nyamuk Aedes. Mak, cikgu cakap kalau kita sama-sama bersihkan. Jangan menyampuk lah orang tu bercakap. Tak faham lah macam mana. Tak ada orang peduli pun. Ali. Ya Allah. Kembali dalam program Dialog Pemikir Negara. Kalau kita melihat isu berkenaan dengan guna tenaga ataupun tenaga, kita ada satu polisi yang framework yang begitu holistik sifatnya, komprehensif sifatnya, tetapi ia tidak berlaku dalam hal kita melihat industri air misalnya. Bagaimana industri air ini begitu ataupun masih outdated cara kita menguruskan sebagainya. Saya nak tahu tentang itu, tetapi mungkin sudah berada di talian Profesor Dr. Nur Azizi Zakaria, Pengarah Pusat Pendidikan Kejuruteraan Sungai dan juga Saliran RIDAK USM. Assalamualaikum Prof. Dr. Nur Azizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nur Azizi, ini bukan perkara baru apabila kita cerita tentang pembangunan saliran mesra alam. Saya rasa Dr. Nur Azizi antara orang kata pelopornya, dan cadangan-cadangan sudah dilihat oleh pihak JPS dan juga ada model-model dan sebagainya. Tetapi mengapa kita masih gagal untuk melaksanakan, mewajibkan oleh pihak PBT misalnya kepada pemaju-pemaju perumahan, mereka yang menguruskan saliran-saliran di kawasan industri dan sebagainya. Mengapa kita masih orang kata pun melihat isu ini sebagai satu isu yang masih kritikal sifatnya? Okey, panjang soalan. 3 dalam satu tu. Ya, kalau saya boleh memberi sedikit pendapat lah, ya. Di Malaysia kita mempunyai satu aset yang terpenting, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan hujan. Ya. So sepanjang tahun kita mempunyai musim hujan yang berbeza ya di antara setiap zon di dalam negara ini. Walau bagaimanapun ya, hujan yang kita perolehi sebagai aset anugerah Tuhan itu akhir-akhir ini gagal kita uruskan dengan baik. So jumlah hujan sebenarnya yang turun di Malaysia ini secara puratanya
adalah sebanyak 4.5 kali lebih banyak daripada purata dunia. So itu mungkin antara punca mengapa 3 masalah utama berlaku pada masa inilah. Pertamanya banjir ataupun banjir kilat di kawasan bandar. Yang keduanya kita dapati di masa yang sama ada negeri-negeri yang tidak banjir menghadapi masalah tidak cukup bekalan air. Dari segi matematiknya perkara ni telah salah sama sekali lah. Di satu bahagian yang lain kita tengok air berlebihan, tetapi di bahagian yang lain air tidak cukup. Dan ini disebabkan oleh pencemaran sungai secara berterusan, terutama di kawasan bandar, iaitu bahagian yang lebih hilir. Ini adalah tempat penduduk tertumpu. Tak cukup dengan masalah itu, akhir-akhir ni semalam kita tengok bola ya. Macam mana pasukan Felda dengan JDT bermain dalam kita kata sawah padi di Stadium Selayar. Stadium Selayar. Sebelah rumah saya tu. Jadi kalau kita tengok isu ini telah mula berlarutan dan tanpa disedari oleh banyak pihak. Dan sebenarnya ada teknologi terkini yang boleh mengurangkan masalah itu sebenarnya. Di mana sistem yang digunakan buat masa ini telah gagal berfungsi sepenuhnya. Dan akhir-akhir ini banyak juga cerita-cerita berkenaan dengan climate change, perubahan cuaca yang begitu ketara. Jadi kesemua isu ini sekiranya kita tidak selesaikan secara holistik, kesannya boleh kita lihat buat masa inilah. Jadi apa yang kita kena buat adalah menyelesaikan masalah ini secara holistik, supaya satu tindakan yang dibuat itu menyelesaikan hampir ke semua sekali. Kalau tidak selesai pun boleh mengurangkan. Isunya adalah terlalu banyak pihak yang menguruskan hal ini secara berasingan. Contohnya banjir diuruskan oleh satu pihak yang mana ianya diuruskan oleh GPS. Tapi bekalan air diuruskan oleh negeri dan juga majlis tindakan SPAN dan sebagainya. Dan juga negeri-negeri yang berkenaan, sebab air itu adalah isu negeri katanya. Dan masalah pencemaran diuruskan oleh Jabatan Alas kita dan jabatan-jabatan lain yang berkaitan. Sedangkan kita berada di bawah Perdana Menteri yang sama. Jadi terlalu banyak ministeri yang berkaitan dengan air, sehingga kita tidak sure siapakah yang sepatutnya bertindak untuk misalkan perkara ni sama sekali. Dan climate change berada di bawah MOSTI sekarang ini, di bawah kementerian yang berbeza. Jadi ini mungkin antara punca masalah. Kenapa masalah ini tak dapat diselesaikan secara holistik. Atas pandangan itu, mungkin Profesor Dr. Azizi sudah ada pengalaman realiti di bawah sana. Kita ada orang kata pun iltizam ataupun political will untuk ke arah yang kita maksudkan itu, berada di bawah satu bumbung. Walaupun banyak agensi, tetapi mungkin kita boleh lebih bercakap dalam satu nada, satu lagu sifatnya. Adakah kita ke arah itu dalam isu air ni? Ya, sepatutnya sebegitu. Sebab 20 tahun dahulu saya pernah menyuarakan dalam satu forum untuk mengadakan kementerian yang baru, iaitu Kementerian Air sahaja, secara holistik. Tetapi di masa itu perkara itu dilihat sebagai asing. Tetapi buat masa ini, sekurang-kurangnya 2 kabinet yang lepas dilihat, telah ada kementerian yang bernama dengan air terlibat. Cuma masalahnya ada 2-3, bukannya satu sebagaimana yang pernah saya hasratkan. So pada saya, selagi masalah ini tidak diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri per se, hanya satu menteri bercakap secara holistik, maka kita mungkin akan terus menghadapi masalah yang ada sehingga hari ini. Okey, Prof minta tunggu di talian. Mungkin Prof Dr. Zulkifli, adakah kita sudah ada iltizam yang kuat untuk itu? Untuk mewujudkan satu Suruhanjaya pengurusan lembangan sungai ini? Sebelum tu saya nak tambah sikit apa yang Prof sebut. Sebenarnya sudah ada satu perkembangan yang agak baik juga lah, dari segi menggabungkan agensi yang terlibat dengan air. Dalam tahun 2004 telah distruktur sebalik agensi ini kepada 2 kementerian. Satu kementerian KETA yang deal dengan water services, AWK dan sebagainya, deal dengan consumer, dan satu lagi adalah kementerian yang menjaga sumber asli, termasuk air, NRE, Natural Resource Environment. So basically secara umumnya telah ada improvement. Dan ada juga orang berpendapat bahawa
ada dua kementerian air ni, Natural Resource dan Water Services. Ada baiknya juga. Sebab dalam negara kita kadang check and balance important. Kalau kita letak dalam satu kementerian saja, ada juga tendensinya mana semuanya is within the kementerian. Monopoli. Dan kalau tak betul kadang just suruh bawah kapet lah. Tidak ada orang lain yang tolong check. Ada dua faculty of thought dekat sini. Ada yang kata okey, ada yang kata jadikan satu. So saya rasa the structure is there. Yang penting sekarang ni adalah macam mana kita nak jadikan lebih efektif lagi. Soalan kedua tu macam mana? Ya, dan sudah kata pun ke arah mewujudkan pengurusan lembangan sungai ini. Inisiatif dia dah lama, tahun 90-an dah start, dah mula. Dah mula, tetapi tidak dapat berjalan dengan baik seperti di negara-negara lain. Mungkin dia banyak faktor, antaranya ialah penglibatan public melalui NGO. Kita di Malaysia ni kurang sangat NGO. Advokasi badan-badan kan? civil. Yes, itu sangat penting. Mungkin kita tunggu Profesor Pencin nanti kita buat. Masih dalam perkhidmatan NGO yang lebih akademik dan lebih saintifik sifatnya. Umpamanya di berantas, saya suka ambil berantas sebab berantas tu dekat dengan itu dan nature dia sama. Di sana banyak NGO yang memang bekerjasama dengan Basin Authority yang push the issue. Kemudian ada kerjasama juga dengan keselamatan polis dan dia ada semacam polis alam sekitar yang memang dia akan bersama NGO tangkap orang yang buat kerja tak betul. Kita di Malaysia ni kita pun nak tunggu-tunggu juga. Kalau orang buang sampah katakanlah, sekali-sekali masuk Sabah masuk jail seminggu. Betul. Dan ada charge. Ada charge. Seminggu masuk jail orang buang sampah di sungai, I think that is already very effective. Tapi kita tak boleh buat. Prof Dato' Mahyudin nak tambah tentang itu. Kerana ini berkaitan, belum kita masuk citang tentang banjir secara total pada perbincangan kita. Baik, Cik Nazri. Saya memang tertarik apabila Prof Azazi sebut tentang kita ni berlebihan hujan lah. Hampir 4.5 lebih tinggi daripada purata dunia. Ini satu yang fakta yang menakjubkan. Mungkin dari satu pihak kita ada satu rahmat lah. Tapi kita harus melihat bagaimana kita menguruskan hujan itu. Itu penting supaya kita perlu adakan satu action plan atau plan tindakan. Bagaimana kita menguruskan air hujan ini dengan baik, khususnya untuk kegunaan semasa musim kemarau. Sebab kita fikir soal hujan, tapi kita harus juga fikir soal apabila datangnya waktu kering. Dari mana banyak negeri-negeri yang tidak mempunyai cukup air. Jadi sudah itu perlu ada satu strategi di mana apabila kita mempunyai purata hujan yang tinggi, kita boleh salurkan air hujan ini ke satu kawasan tadahan ataupun dikenali sebagai retention pond misalnya kata. Selain daripada kita dapat mengurangkan banjir, kita juga dapat menyediakan satu tempat simpanan yang boleh kita gunakan pada masa hadapan. Saya rasa ini satu perkara yang perlu kita fikirkanlah secara positif dan sudah tentu yang melibatkan kos. Namun demikian inilah satu tindakan yang saya rasa realistik yang boleh dimanfaatkan oleh negara kita. Dan satu lagi yang disebut tadi tentang integrasi. Saya setuju perlu adanya satu koordinasi yang berkesan antara tiap-tiap negeri, kerana walaupun kita kata tiap-tiap negeri dia punya tanggungjawab dan kuasa sebab tanah, air semua adalah kuasa negeri berbeza. Jadi perlu ada satu koordinasi yang letak di bawah tanggungjawab federal supaya dapat diselaraskan. Mungkin terus kepada pejabat Perdana Menteri seperti Dr. Azazi katakan tadi. Saya rasa itu tak mustahil. Mengapa tidak mengapa tidak? Sebab tanggungjawab akhirnya akan datang kepada Perdana Menteri. Sudah tentu saya kata ini sebab water security, kita panggil keselamatan air adalah satu water security adalah keselamatan nasional yang harus kita lihat dia sebagai satu yang cukup penting. Kerana apabila kita ada hujan yang berlebihan, ia juga satu yang penting dan sekiranya kita tidak ada hujan juga akan beri kesan yang begitu mendalam kepada rakyat. Saya rasa ini penting. Okey, dalam mesyuarat Majlis Sumber Air Negara yang baru berlangsung pada hari ini, ada beberapa perkara menarik yang mungkin boleh kita kaitkan dalam perbincangan. Antaranya, Majlis Sumber Negara mengatakan bahawa 102 kawasan dalam perbandaran di negara kita dikenal pasti akan menghadapi masalah banjir kilat yang kritikal. Dan ini akan memberi impak kepada ekonomi dan juga sosioekonomi di kawasan tersebut, dan beberapa perkara diambil kira, iaitu 7 punca utama dikenal pasti akibat daripada banjir kilat tersebut, dan itu mungkin di bawah penyelidikan dan juga penemuan yang dilakukan oleh Dr. Azizi dan juga Prof di hadapan saya ini. Mungkin nak minta respon tentang itu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini.
Tak tahu mana nak tambah nilai? Terdapat lebih 8,000 pusat tambah nilai Touch and Go. Tambah nilai kini lebih mudah. Daftarlah kad Touch and Go anda dan nikmatilah kemudahan-kemudahan lain. Touch and Go ialah peneraju dalam kad tunai prabayar elektronik di Malaysia. Satu-satunya kad yang diterima untuk membayar tol, pengangkutan awam, tempat parkir dan semakin banyak premis runcit terpilih. Touch and Go, kad untuk semua pada bila-bila masa di mana-mana jua. Setiap hari, ribuan rakyat Malaysia menjalani kehidupan yang lebih sihat dan cantik dengan Forever Aloe Vera Gel. Jom detox! Kembali dalam dialog pemikir negara, kita masih berbincang tentang iklim banjir dan juga pembangunan lestari. Mungkin sudah berada di talian kita bersama sekali lagi dengan Profesor Dr. Nur Azazi Zakaria. Dr. Nur Azazi, tentang keputusan Majlis Sumber Air Negara pada hari ini mengatakan bahawa 7 punca utama berkaitan dengan berlakunya banjir kilat. Antaranya tempat yang berlaku banjir akan mengalami hujan lebat yang berkepadatan tinggi, yang berkeamatan tinggi dalam tempoh yang begitu singkat. Kalau mungkin dari Kuala Lumpur ni setengah tempat hujan 2 jam je dah banjir kilat. Yang keduanya, ketidakupayaan sistem saliran sedia ada untuk menampung pertambahan air larian permukaan. Mungkin Dr. Nur Azazi, perkara sebegini sudah lama Dr. dan rakan-rakan di USM ataupun di IPT tempatan melakukan kajian, dan ada cara-cara yang boleh kita kenal pasti mengatasinya. Sebenarnya ini adalah isu yang lama. Sebab satu daripada punca banjir itu adalah disebabkan oleh proses perbandaran itu sendiri. So apabila kita membangunkan sesuatu kawasan, itu menunjukkan that kita telah meningkatkan secara automatik, ya, kita telah menaikkan air larian permukaan setiap kali hujan. Contohnya, sekiranya kita di kawasan yang hanya 10% kawasan itu membangun berbanding dengan kawasan seperti Kuala Lumpur di tahap 90 ke 95% pembangunannya, peningkatan air larian permukaan adalah meningkat daripada 10% daripada jumlah hujan kepada 55%. Itu menunjukkan peningkatan sebanyak 550 kali ganda. So ini menyebabkan sistem saliran yang sedia ada tidak lagi mampu menakung dalam masa yang sekejap. Isunya, adakah kita ingin menyediakan satu saliran yang begitu besar untuk menampung air dalam waktu yang sekejap? So apa yang berlaku selepas waktu hujan tiada? Adakah kawasan itu akan dibiarkan kosong dan berbahaya? Telah menjadi lompor-lompor besar. Kerap kali, ya, longkang-longkang besar di Kuala Lumpur ni menjadi tempat di mana jatuhnya penduduk di kawasan itu sewaktu banjir disebabkan tergelincir dan ada yang meninggal dunia sebenarnya. Itu suatu sistem yang begitu membahayakan nyawa penduduk. Sebab itulah ya, kerajaan telah memulakan semenjak 10 tahun yang dulu apa yang dipanggil manual saliran mesra alam. Yang lebih bersifat natural, yang kita panggil suatu pengawalan pada punca. Apa dah jadi dengan manual ini? Manual ini sebenarnya telah ditambah baik sehingga kepada edisi kedua, dan kita bersama pihak JPS sebenarnya amat aktif yang mengadakan workshop, seminar di seluruh negara ya sehingga sekarang, dan kita telah berbincang, berjumpa dengan kesemua jurutera, dan sekarang ini telah berada di peringkat mewujudkan satu standard yang dipanggil Malaysian Standard 2526 oleh pihak SIRIM. So sekiranya perkara ini berlaku dengan baik dan sekiranya kesemua pihak mematuhi, insya-Allah saya rasa satu daripada teknik terpenting di dalam manual itu apa yang dipanggil sebagai penuaian hujan ataupun rainwater harvesting. Maknanya secara teori, sekiranya kita membangunkan satu kawasan rumah teres, sekiranya satu rumah itu mampu menakut air sekitar 1 ke 2 meter padu untuk setiap rumah, sebenarnya kita tidak memerlukan sistem saliran langsung. So sekiranya semua pihak yang bertanggungjawab, ya, di dalam menakung air sewaktu hujan yang sekejap 2 jam itu, dan kita boleh gunakan kembali air itu untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya, kalau dulu di kampung kita tengok setiap rumah ada mempunyai satu tempayan di depan menadah air. Tetapi di bandar-bandar sekarang kita dapati yang tinggal cuma pilih.
Itu yang menjadi masalah. Maka tidak ada usaha ke arah itu. Reaksi ataupun respon di kalangan stakeholders dalam ataupun mempraktikkan ataupun melakukan manual ini di lapangan. Ada pihak yang proaktif. Ya, termasuk kami sebagai perunding, ya, salah sebuah perunding di bawah pasukan Usain Holding Sdn Bhd. Sebenarnya kita banyak melaksanakan projek-projek sebegini. Contoh kita boleh bagi sikit contoh, Prof? Kita ada banyak projek sebenarnya di seluruh negara. Ya, antara projek kecil yang kita binakan adalah satu projek di Taiping, di mana kita menyiapkan projek KK2 Taiping, dan sehingga sekarang tidak pernah menghadapi masalah banjir. Projek pilot pertama yang kita bina kira 10 tahun lepas adalah projek USM, kampus kejuruteraan sendiri, yang merupakan pilot projek negara. Dan sekarang ni pihak kami telah dilibatkan untuk satu projek mega, iaitu Kuasa Land Sdn Bhd, iaitu anak syarikat IPF, yang melibatkan pembangunan sebesar 2,300 ekar tanah di dua majlis bandaraya terbesar di Malaysia, iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ya, itu adalah mega projek yang akan menjadi satu mega projek selama 15 tahun pembangunan dengan belanja 50 bilion ringgit. Adakah sudah sampai waktunya kita mewajibkan pihak berkuasa tempatan ataupun pihak pemaju melakukan manual ini? Sebenarnya telah lama perkara ini diwajibkan. Tinggal lagi kadang-kadang di Malaysia ini ada projek-projek yang terlepas pandang. Kenapa saya ingat saya tak boleh komen di sinilah. Okey, Prof. Terima kasih atas pandangan tersebut. Ya. Terima kasih Profesor Dr. Nur Azazi Zakaria, Pengarah Pusat Pendidikan Kejuruteraan Sungai dan juga Saliran RIDAK USM. Mungkin di kalangan mungkin Prof. Datuk Dr. Ahmad Darus untuk kita respon. Bagaimana kita dalam mesyuarat hari ini juga mengatakan bahawa sejumlah 9.3 bilion ringgit akan diperuntukkan. Kalau kita hanya melihat untuk menyelesaikan isu masalah banjir kilat, tetapi kita tidak menyelesaikan isu pokok tentang isu banjir dan juga perubahan cuaca ini, saya rasa kita akan sekali lagi melihat peruntukan yang besar ini tidak akan membawa maksud apa-apa sekalipun. Doktor. Terima kasih Encik Nazri. Jadi saya tertarik juga apa yang telah dinyatakan oleh Prof. Azazi tadi, dan kalau boleh saya sambung sedikit. Jadi antara peranan kita di universiti ialah kita menjalankan pendidikan. Betul. Ya, dan pendidikan ni kita dapat hasilnya yang mana kebanyakannya boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Dan salah satu yang kita harapkan akan terhasil ialah apabila hasil pendidikan ataupun sistem yang dihasilkan oleh pendidik universiti, universiti itu dapat digunakan, diamalkan, dan apabila kita gunakan, kita satu mengiktiraf kejayaan penyelidik kita, ya, profesor kita. Yang kedua, kita boleh marketkan pula. Inilah industri relation yang kita debatkan sekarang luar. Dah lama dilakukan. Betul. Ya. Jadi kalau kita dapat gunakan di negara kita, diamalkan di satu PBT kawasan, digunakan di negeri yang satu lagi, jadi kita dah ada satu data menunjukkan kesesuaian, kebaikan sistem yang kita dah hasilkan. Dan kalau boleh digunakan di sini, saya pasti boleh digunakan juga di negara-negara jiran kita. Ya. Dan ini akan meningkatkan kredibiliti negara kita dan penyelidik IPT kita. Ya. Dan ini sesuatu yang harus kita beri keutamaan. Dan agak sayang jugalah kalau hasil kerja yang dibuat, yang kita spend, yang kita boleh guna untuk menyelesaikan masalah kita di sini, kadang-kadang kita import daripada luar. Itu yang boleh kita harap kalau melalui, kalau boleh saya sentuh juga Encik Nazri, yang seminar kita akan buat ni ialah untuk kita nak membincangkan itu, kita nak bertukar pandangan antara apa yang dibuat oleh penyidik universiti dengan apa yang dihadapi oleh pengamal-pengamal di luar, the engineer themselves yang menghadapi masalah, dan kita berkongsi. Dan kalau dapat diwujudkan satu platform yang lebih baik, bagaimana hasil kajian universiti ini dapat diterjemahkan dalam menyelesaikan masalah. Okey, itu yang saya nak ajukan kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Ibrahim Komo. Assalamualaikum Prof. Halo, Waalaikumsalam. Prof, kita tengah berancak bercerita tentang isu iklim banjir dan juga pelestarian alam, pembangunan lestari ini, dan juga bersempena dengan keputusan Majlis Sumber Air Negara mengatakan bahawa peruntukan 9.32 bilion ringgit diperlukan untuk mengatasi bandar-bandar yang terlibat dengan banjir kilat, dan juga akan melengkapkan mereka dengan saliran bandar penyelesaian jangka masa pendek ataupun quick win, plan induk saliran bandar secara mesra alam dan bandar-bandar terpilih. Mungkin
mungkin respon awal Prof tentang isu ini, adakah kita hanya melihat dari sudut peruntukan untuk menyelesaikan banjir kilat ataupun banjir ini, ataupun kita perlu lebih ataupun komprehensif ataupun holistik sifatnya? Saya merasakan semua program yang berjaya mesti dilihat dalam bentuk yang holistik atau terintegrasi. Dalam kes banjir kilat dan juga bencana-bencana lain, isu terkini iaitu perubahan iklim perlu dijadikan asas kepada penyelesaian jangka panjang. Kalau kita perhatikan apa yang berlaku di dalam keadaan iklim sekarang, dengan jelas kita dapati bahawa ada perubahan yang ketara dari segi suka nak meramal iklim, dari segi intensiti, keamatan iklim, dan dari segi banyaknya curahan hujan, bisa kata. So, ini adalah di antara perkara yang menjadi asas kalau kita ingin menyelesaikan isu ini secara jangka panjang. Saya bagi contoh bahawa kita selalu melihat penyelesaian dengan melihat aspek kejuruteraan. Tetapi kalau kita mahu menyelesaikan dalam jangka panjang, kita mesti melihat dalam konteks adaptasi dan juga mitigasi. Betul. Umpamanya dalam konteks adaptasi, perancangan projek pada masa akan datang perlu mengambil kira umpamanya apakah impak perubahan iklim. Kalau pemanasan global, kalau peningkatan air laut, maka sekarang base level kepada kawasan perumahan dan juga jalan perlu juga ditingkatkan. Ditinggikan, ditinggikan. Jadi dengan cara itu, kita menyelesaikan sekaligus. Betul. Isu bukan banjir saja banjir sekarang, tetapi juga mungkin kesan-kesan pada masa akan datang. Itu saya bagi satu contoh. Okey Prof, tunggu di talian, kita perlu lihat yang ketiga seterusnya, kerana kita tahu bagaimana kita nak mengimplementasikan adaptasi itu, kerana ia memerlukan kepakaran, dan saya rasa penyelidik kita, profesor kita di IPT, dan itu juga yang diberi tumpuan oleh Majlis Profesor Negara untuk berkongsi penyelidikan maklumat itu dengan pihak industri, pihak local council ataupun pihak authority, dan juga saya rasa orang ramai. Kerana education base ataupun community base engagement itu agak menjadi trend sekarang di mana-mana isu yang berkaitan dengan perubahan iklim di seluruh dunia. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Bahaya nyamuk Aedes. Mak, cikgu cakap kalau kita sama-sama bersihkan. Jangan menyampuklah orang tu bercakap. Tak faham lah macam mana. Tak ada orang peduli pun. Ali. Ya Allah. Kembali dalam program kita Dialog Pemikir Negara, Dr. Profesor Dato' Ibrahim Komo masih di talian. Mungkin saya minta Dr. Ibrahim Komo bertahan di talian, kita nak minta pandangan Dr. Zulkifli tentang itu. Berhubung dengan banjir kilat ni, banjir kilat sebenarnya dia lain dengan banjir monsun. Dia banjir kilat normally kalau kita intensiti lebih daripada 70 mm satu jam, itu sudah menyebabkan banjir kilat disebabkan oleh kawasan yang tak telap. Di kawasan bandar yang saya nampak ialah kita collect air hujan secara besar-besaran. Collect air hujan. Air hujan tu secara besar-besaran, modelnya ada di Korea. Bila dia ada tangki yang besar bawah tanah, dia boleh gunakan satu untuk supply domestik. Satu lagi, dia domestik bukan immediate. Dia boleh kurangkan permintaan daripada empangan. Jadi bila musim banjir kita gunakan air dalam tangki, air hujan. Bila kemarau nanti kita gunakan empangan.
Kemudian kita boleh guna untuk firefighting dan sebagainya lah, cleaning dan sebagainya. Sebab small scale rainwater harvesting dekat belakang rumah ni, selalunya dia punya penduduk tak minat. Sebab dia lebih suka buat extension daripada retain, kekalkan tangki air. Ya, betul. Jadi yang saya terfikir ialah kalau satu kawasan besar bandar, kita collect rainwater harvesting secara besar, kita appoint water company air yang kerjanya buat tangki besar-besaran, rawat air itu dan jual kepada syarikat air. Jadi di sini kita boleh menyelesaikan satu, isu banjir, kekurangan air. kedua kita selesaikan masalah kurang air, dan ketiga kita boleh create opportunity untuk bisnes. Praktikalnya sudah berlaku di negeri Korea. Di Korea tu dia tak sampai peringkat jual air belum untuk lagi reuse, tapi kita boleh go beyond. Kita boleh selesaikan banjir, sumber air semasa kemarau, dan juga dan mengapa mudah peluang berniaga daripada pihak komuniti percaya sistem ini. Apa isu di sebaliknya? Kita kena tunjukkan kepada pihak bertanggungjawab bahawa alternatif ni lebih, dia punya benefit cost dia lebih tinggi. So we need study detail. Kalau compare umpamanya kita kena buat dam, that is cost. Tapi kalau kita rainwater harvesting, dia tidak ada dam, tidak ada pipe panjang untuk kita bawa air ke bandar setempat. Jadi saya logiknya dia punya cost adalah lebih murah, lebih efektif. Kita boleh selesaikan 3 masalah dalam masa yang sama. Okey. Doktor, silakan. Saya nak tambah sikit isu tentang banjir ni, sebab satu lagi kita lihat berdasarkan kepada kajian ataupun apa yang disebut sini bahawa yang menganggarkan sehingga 9.3 bilion diperlukan untuk menyediakan mitigasi dan juga sistem yang boleh menangani isu ini. Isu banjir. Jadi sebenarnya peruntukan ini kalau kita lihat agak besar. Dalam rancangan Malaysia, dalam bajet 2015 pun tidak dimasukkan secara khusus. Namun demikian, walaupun ia tidak ada peruntukan sedemikian rupa, peruntukan yang digunakan pakai untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan juga harus diintegrasikan, melibatkan tindakan-tindakan yang harus menjurus kepada pengurangan masalah air lebihan tadi. Dan saya rasa yang penting sekali ini apabila kita menerima pembangunan, harus kita begitu fokus kepada menyediakan kemudahan laluan air, khususnya apabila berlakunya air yang berlebihan tadi. Dan kita rasa sebenarnya Prof Aziz sebut tadi tentang longkang-longkang atau parit yang disediakan sekarang ni adalah direka bentuk mungkin 25 tahun yang lalu, 30 tahun lalu atau 30 tahun yang lalu, yang tidak sesuai, tidak mampu lagi. Oleh demikian, harus pemaju-maju juga menyediakan sistem saliran berasingan supaya dapat dialirkan dengan pantas. Sebab air ni kalau didapat dialirkan dengan pantas, saya rasa tidak akan timbul isu banjir kilat. Jadi dialirkan pantas dan pastikan tidak ada sekatan-sekatan yang berlaku semasa pembinaan tersebut dan dialirkan terus ke sungai ataupun ke kawasan retention pond. Sistem tadahan sementara tadi, untuk membolehkan air itu cepat mengalir dan mengurangkan banjir kilat. Saya rasa ini perlu seiring dengan plan jangka panjang dan plan jangka pendek. Immediate plan, quick win tadi, dan juga long term plan. Barulah kita boleh integrasikan sistem mitigasi banjir ini. Prof. Dr. Ibrahim Komo, kita ada beberapa minit ini. Dalam kita menghadapi realiti living with flood ini, kita tidak boleh kata pun deny ataupun nafikan kita berada di kawasan-kawasan yang mudah banjir dan sebagainya. Sebagai pengkaji klimatologi dan juga pakar berkaitan dengan perubahan iklim dan juga melihat isu ini, bagaimana kita ada buy-in di kalangan masyarakat itu, Prof? Ya. Okey, sebenarnya saya setuju dengan dua kawan saya tadi. Kalau kita cakap pasal banjir kilat, isu takungan air itu tadi satu idea yang baik. Kalau kita bercakap pasal long term plan, kita mesti menyediakan saliran yang mencukupi memang baik. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks holistik, dalam dari segi adaptasi, kita boleh melibatkan semua jentera. Umpamanya saya bagi contoh, tadi saya katakan kita membuat dalam perancangan baru pembangunan, kita boleh berikan garis panduan kepada apakah adaptasi yang kita patut lakukan. Perkara yang kedua, umpamanya kita boleh lihat contoh di kota London umpamanya, dia menggunakan konsep urban renewal. Maksudnya di sini ialah semua tempat-tempat yang boleh mengalami bencana yang tinggi, sebenarnya satu masa dulu sesuai
tapi sekarang dah kurang sesuai tempat pembangunan. Tetapi bila kita dah habis dia punya masa tempoh 50 tahun atau 90 tahun lease dia, tempat-tempat ini mungkin diubah kepada kegunaan-kegunaan yang lebih sesuai. Rejuvenasi, tempat-tempat yang lebih selamat. Pendekatan lain ialah kita menggunakan kesedaran masyarakat sebagai asas kepada bergerak ke arah lebih selamat. Kalau sekarang ni masyarakat tak tahu bahawa pembangunan itu dibuat di kawasan dataran banjir. Pastinya setiap kali musim hujan tempat itu banjir. Tetapi kalau kesedaran tinggi, masyarakat ada pilihan, mereka akan pilih tempat yang lebih sesuai, maka isu ini juga dapat tak timbul. Jadi isu land suitability menjadi isu dominan di dalam perancangan jangka panjang. Jadi banyak pendekatan kita boleh gunakan bagi mengelakkan daripada menggunakan duit terlalu banyak untuk mitigasi. Terima kasih Prof atas pandangan yang begitu bernas itu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Mungkin akhir sekali sebelum kita tutup, mungkin Prof, Dr. Ahmad Darus, kita akan lakukan bengkel kebangsaan mitigasi banjir pada 1 Disember di Kuala Lumpur ini. Mungkin apa-apa yang ingin kita capai daripada bengkel ini? Terima kasih Encik Nazri yang lagi sekali. Jadi untuk bengkel kebangsaan mitigasi banjir yang kita cadangkan, kita nak ada pada 1 dan 2 Disember 2 hari. Jadi dia merangkumi 2 bahagian. Yang pertama, kita nak berkongsi pengalaman daripada pihak yang menghadapi banjir yang menangani jurutera GPS daripada 3-4 tempat. Kita pilih di case study lah. Kita nak dengar daripada mereka cara kaedah sekarang dalam menghadapi, bukan sahaja aspek nak menghadapi banjir itu, mereka juga kena menghadapi masyarakat. Because mereka akan menghadapi masalahnya, sama ada berlaku di bandar ataupun di kampung. Yang hari keduanya kita juga kita akan mengadakan pembentangan daripada pakar-pakar lah. Kita akan melihat daripada sudut yang lebih integrated, bagaimana kita menangani banjir daripada sudut apa yang dinamakan sebagai integrated flood management. Yang telah pun dilaksanakan, tetapi kita mungkin mendapat input daripada rakan-rakan di universiti. Dan yang ketiga, kita akan dapatkan resolusi daripada pembentangan daripada mereka mengamalkan, kita garapkan, kita akan sediakan resolusi yang kita nak cadang kepada pihak kementerian. Itu yang kita harapkan, hubungan pihak akademia, pihak IPT kita dengan pihak industri, pihak regulators dan sebagainya semakin lebih orang kata pun signifikan, kerana ini yang dimahukan oleh masyarakat. Kerana apa pun yang kita belanjakan dari sudut pendidikan dan sebagainya bukan hanya terperap dekat universiti ataupun di makmal ataupun di jurnal-jurnal berimpak tinggi, tetapi akhirnya dapat menyelesaikan isu yang berkaitan dengan komuniti masyarakat dan juga negara. Dan itu sahaja yang kita ada dalam perbincangan kita Dialog Pemikiran Negara untuk edisi kali ini, iklim banjir dan juga pembangunan lestari. Terima kasih kepada Insinyur Datuk Dr. Mahyudin Haji Ramli. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Ahmad Darus. Terima kasih Prof. Dan juga terima kasih Profesor Dr. Zulkifli dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo dan juga Profesor Dr. Nur Azazi Zakaria di talian sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa untuk melihat program kami di tablet anda ataupun telefon pintar anda. Anda boleh buat turun aplikasi ini di App Store dan juga Google Play. Sekian saja. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.